A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saya mendoakan serta mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sama-sama kita kembali dalam siaran Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini untuk edisi Jumaat penghulu segala hari bagi 18 Oktober 2024 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1446 Hijri. Dan terima kasih atas tontonan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini tajuknya kita akan sama-sama diskusikan warga emas di media sosial. Siapakah warga emas? Apakah yang disebutkan sebagai media sosial? Panjang lebar akan sama-sama kita bincangkan pada pagi ini bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita. Kita bawakan istimewa dari Madat atau Murtada Dakwah Center, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kembali ke Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Macam lama tak jumpa Ustaz. Itulah. Tak bertadung. Tahu dah baju batik hari ni ya. Comel baju. Jadi insya-Allah Ustaz, kita sebut tentang warga emas di media sosial. Pertama sekali suka untuk kita war-warkan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Jangan lupa hantarkan soalan anda, komen dan juga kemusykilan anda di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan pada poster yang telah pun kita muat naik. Jadi tinggalkan soalan anda yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang memiliki akaun ataupun platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, anda juga boleh ikuti kami di Instagram official Tanyalah Ustaz. Dan juga bagi TikTokers sekalian, jangan lupa untuk sebar luaskan dan juga follow di official Tanyalah Ustaz di aplikasi TikTok. Dan bagi anda yang menonton di TV3, jangan lupa untuk terus ikuti sambungan 30 minit siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kita setia menyokong dan juga mendoakan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan para penonton dan juga Fadhil Ustaz dewasa ini, kita lihat aksi antaranya terkinja-kinja segelintir warga emas yang disebutkan antara lambakan aksi jelik yang mudah untuk kita saksikan di paparan media sosial. Seolah-olah rasa malu telah sirna daripada kamus hidup mereka dengan tanpa segan silu mempamerkan aksi-aksi yang sedemikian demi meraih perhatian dan juga konten pengguna alam maya selain ingin meletakkan diri mereka untuk kekal relevan di dunia maya yang mungkin pengalaman tersebut tidak dirasai oleh mereka ketika di usia muda. Namun yang menjadi barah dan juga perkara yang lebih menakutkan, ada dalam kalangan warga emas ini juga terlibat dalam penipuan dalam talian dan termasuklah mempercayai berita yang tidak benar ataupun berita palsu. Itu antara perkara yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Jadi untuk mukadimah saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormati sahabat dan guru saya Fadhil Da'i Anas. Dihormati rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan kebaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Allah mempertemukan kita dalam keadaan suasana yang baik, kan? Tak ada lah kita berjumpa di tempat huduh-huduh, kan? Jumpa tempat yang tak elok yang mungkin suatu hari kelak saling bersaksikan di atas penyaksian yang buruk. Tapi yang pasti pada pagi ini
kita berjumpa di atas pada waktu yang disebut dengan pengajian-pengajian ilmu Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Mudah-mudahan istifadah yang baik ini saling kita berkongsi juga, seperti mana mata memandang di antara satu sama lain, walaupun di kaca TV, walaupun di media sosial, Facebook, Instagram ataupun TikTok, tapi tetap mudah-mudahan memberikan kebaikan yang berpanjangan, insya-Allah. Baik, bila sebut tentang warga emas di media sosial, tuan-tuan, yang pertama kita kena faham apa dulu makna warga emas. Kan, orang yang pakai emas banyak ke, kat tangan peluk dekat banyak ke. Jadi takrif kepada warga emas ni disebut dalam kamus Dewan Bahasa adalah golongan orang yang berumur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, maka mereka ni dikategorikan sebagai sama ada lelaki ataupun perempuan, maka dah termasuk di antara warga emas. Dan biasa kalau depa kat Malaysia ni depa dapat kad warga emas. Bagus tak kad warga emas ni? Ayah saya duk bawa lah kalau pergi mana-mana kan. Naik train mudah, dia ada fast lane, separuh harga. Jadi banyak je kelebihan-kelebihan diberikan. Tetapi ala kulli hal, walaupun kelebihan diberikan itu tidak menghalalkan pada semua benda. Yang kita nak bincangkan pada pagi ini berkaitan warga emas dan 60 tahun ke atas tapi masih duk menerak atas peti air kan, duk menari berguling tepi pantai. Bukanlah kata perbuatan itu haram dan berdosa besar, tapi tak kena dengan umur, tak padan sangat dah kan. Yang sepatutnya pada umur tersebut lebih kedekatan kita taqarrub ila Allah dah. Kan, bukannya duk buat benda-benda yang boleh mengundang kepada kecaman, mengundang kepada fitnah. Macam kata dia nak relevan namanya disebut-sebut, sehingga kan sebutan itu diharapkan pada attention seekers yang berbentuk kepada bad marketing, pada sudut perbuatan-perbuatan yang tak senonoh, perbuatan lok-lak yang membuat kalau orang tengok tu orang geram. Nak kutuk lebih-lebih dah orang kata apa, ujung-ujung hayat dah. Kan, dah rehat tunggu mati dah ni kan. Tapi dalam keadaan masih buat perangai macam tu, saya rasa macam tak kena sangat lah. Kan, jadi perbincangan pagi ni bukan kita nak menuding jari atau kita nak letakkan orang tua je kata boleh, orang muda boleh ke? Tak. Kita nak kena faham bagi elok agar saling cakna di antara satu sama lain, agar kita nak pada kedudukan yang disebut dengan wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Setiap perbuatan yang kita buat ni atas penyaksian yang baik, mudah-mudahan wa'amila lima ba'dal maut, duduk pada kedudukan amal yang soleh yang kita boleh bawa setelah mana pada kita mati. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit kebaikan dan kemurnian hati untuk kita saling berlapang dada untuk perjalanan perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Apa guna si parang panjang kalau tidak dengan tujuan? Jika sudah berumur panjang, penuhkan dirimu dengan amalan. Jadi kita ada soalan pertama, Fadil Ustaz, daripada Zali Ismail di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah antara adab seseorang warga emas apabila membuat hantaran di media sosial supaya tidak mencemarkan maruah warga emas tersebut? Dan yang kedua, apakah pandangan Ustaz tentang warga emas yang ketagihan media sosial sehingga tidak dapat menjalankan rutin hariannya sehingga melupakan solat fardu 5 waktu? Allahu Akbar, Ustaz. Terima kasih untuk soalan pertama daripada Tuan Zali Ismail. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah ada adab seorang warga emas apabila nak buat postage di media sosial agar tak tercemarlah status kemandirian warga emas itu dalam diri. Maka tuan-tuan, adab dia sama ya, hang muda ke tua ke, maka pastikan yang pertama mematuhi nilai syarak lah. Kan, maksudnya apa yang syarak benarkan. Contohnya post gambar yang tidak beredahkan aurat. Kadang-kadang ada kita tengok yang dah tua-tua masih dedah gambar, dia meletakkan gambar-gambar yang masih nampak bahagian-bahagian aurat. Contohnya bahagian tangan, kan, dia pakai baju biasa, baju kurung kedah tu, kan. Jadi kurung kedah ni biasa tekatnya dia punya lengan, kan. Jadi masih nampak ruangan panjang ni. Dia kata, Ustaz, tua dah, bukan siapa nak tengok. Hak tengok HP tua macam maklum lah juga. Kan, dah saya tengok itu gambar, dia tua lah, dia main sepak raga. Sepak raga dia pakai selok pendek. Allah. Kan, umur berapa dah? 60 lebih dah, Ustaz. Kan?
Cuma pada dia kata Allah orang tengok, Allah bukan orang nak tengok, bukan soal orang tengok atau orang tak tengok, orang bernafsu ke tak bernafsu, soal itu adalah aurat. Maka sebab tu asas yang pertama, adab ni sama aja pada semua, hak muda pun sama, hak tua pun sama. Cuma hak tua ni nampak uduh lebih sikit. Kan? Maka yang kedua, dari segi setiap perkara yang dibuat itu haruslah mengambil kira dalam soal konteks aib diri tu. Kan? Kadang-kadang dia tak ada aurat, Ustaz. Tapi perbuatan itu menjadikan aib pada diri dia. Saya bagi contoh, kalaulah orang muda dia ambil gambar, dia duk letak muka atas bonet kereta. Kan? Orang muda, orang tak nampak pelik, Ustaz. Kan? Sebab memang dia ni nak lifestyle dia orang tahu. Tapi kalau orang tua, Ustaz bayang pergi buat menerap lagu tu saat atas bonet kereta, orang kata macam shooting filem lah. Orang tua kutuk nak mati ni orang kata. Kan? Jadi adab dalam kita nak meletakkan gambar itu pastilah tidak mendatangkan aib pada diri kita. Kan? Sebenarnya untuk timbal balas dalam bab ni, rasional dalam bab ni, tak perlu ilmu yang tinggi pun, Ustaz. Rasional akal kita aja. Kalau kita tengok gambar yang macam ni, kita syok ke tak? Kita pun rasa huduh piang. Kalau nampak orang lain buat, maka kita jangan nak buat. Tapi masalah hari ni, dia nak ikut terlalu trend itu, membuatkan kadang-kadang melangkaui batas syarak yang dibenarkan. Kan? Saya tengok hari itu, kalau musim raya sikit, mainlah video yang jenis menari. Kan? Video yang jenis ini buat momen-momen. Jadi selagi mana benda tu tidak mendatangkan pada melangkaui batas syarak, maka silakan. Agama bukan agama yang menghalang semua. Islam bukan agama menghalang. Islam agama yang memberi jalan. Kan? Yang mana boleh dan yang mana tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab benda tu datang mudarat kepada kita. Islam bukan saja nak tak benarkan, hang tak payah buat benda ni, tak payah. Dia kata semua benda tak boleh buat. Tak, banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh buat, tak ada masalah. Tapi bukan semua kita perlu buat. Kan? Yang kedua, soalan berkaitan apakah pandangan tentang warga emah yang ketagih dengan media sosial sampai semayang 5 waktu pun ke laut. Baik, ingat bagi elok. Sekali lagi saya kata, dalam bab ni dia bukan soal warga emah atau tak emah. Warga Perak ke, warga Gangsa ke, tak kira lah. Warga tak ada apa pun, solat ni adalah kewajipan. Nabi sebut dalam hadis, ma baina rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kafir, satu benda, solat sahaja. Cuma kalaulah kita dah mencecah umur 60 tahun, Allah dah memberikan ruangan pengalaman kehidupan yang begitu panjang pun, tiba-tiba kita masih lagi tak mentauhidkan diri kepada Allah, tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada something wrong somewhere. Ketika Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, Nabi kata, aku melihat orang yang paling banyak kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni adalah kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka. Ini disebut jelas dalam kitab Jam'ul Fawaid. Bila ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapakah mereka ni ketika hidup? Kata malaikat Jibril alaihissalam, inilah manusia yang ketika hidup mereka ini tak solat. Maksudnya nanti tuan-tuan, orang yang paling banyak hak nak kena tibai nanti, hak nak kena belasah nanti, hak nak kena azab adalah orang yang tinggal semayang. So bayangkanlah dengan kesibukan kita dengan media sosial yang kita tahu dah, bal tu siru dan hayat dunia, dia memang membuatkan kita asyik pada dunia ya. Duk kali duk scroll India scroll tu dia azan isyak dah 5 jam kan, 5 jam dah tak sedang kadang-kadang kan. Jadi dia memang bahasa media sosial ni memang dicipta ni untuk bagi kita kalik. Mana sedar sah dia leka, dia kalik, tengok komen kawan ni, tengok ni, dia terhibur dengan mesej kawan tu. Dia mesej dengan kehidupan kawan ni, tengok video hak tu orang tergelak kan. Dia bukan kata salah, tak salah. Yang salah pi leka sampai tak semayang. Semayang dulu, settle dulu bro. Kan Nabi kata dalam hadis disebut man jama'a baina salatain. Barang siapa yang jenis suka menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Bukan semayang jamak, Ustaz. Saja orang Kedah panggil mekngot. Dia ni khalik. Merendang, orang Pantai Timur panggil lere. Dia lere, dia buat relax. Kan habis ni dia duduk relax dulu scroll ni dulu. Bukan apa nak semayang. Mayang maghrib pukul 8.10 kan, 8.15 dah masuk isyak. Kira tengah nak bagi salam tu azan dah berlaku. Dengan sengaja perbuatan ni, Nabi kata apa? Selangkah kaki menempa nama dalam neraka Allah. Ni cerita bukan tinggal semayang, Ustaz. Cerita dia
melewat-lewatkan semayang pun ancaman yang berat dalam agama. Apatah lagi tinggal semayang tadi memang balik awal terus. Jadi tuan-tuan, bukan soal warga emas, warga perak, warga gangsa, tak kira warga mana, selagi mana ulul ahl wan nuha tertaklif dengan syariat, wajib jaga semayang. Nah, janganlah dengan sebab kelekaan sedikit dengan keduniaan membuatkan kita melupakan Allah dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Dia mungkin terpengaruh dengan apa yang sound viral TikTok tu, santai kawan. Jadi dia pun santai, semayang pun santai. Akhirnya dah masuk isyak baru dia semayang. Himpunkan maghrib dengan isyak, ini antara perkara yang dilarang untuk kita melakukannya, dan ada ancaman untuk mereka-mereka yang melakukan perbuatan sedemikian. Dan para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk kita pada pagi ini, warga emas di media sosial. Terus kekal bersama-sama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan warga emas di media sosial. Kita bersama dengan bintang ilmuwan dari Murtaza Dakwah Center Madat, iaitu Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Kita nak teruskan lagi kepada Ustaz dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook tadi berkenaan dengan sampai abai solat, yang ini berkenaan dengan rumah tangga pula Ustaz. Hana Wancik di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengguna media sosial, tidak mengira usia, memang pakar dalam mengendalikan aplikasi. Bagi yang berusia juga mengambil kesempatan untuk tidak mahu dikatakan sebagai buta IT, turut mencuba bila ada waktu yang terluang. Tetapi yang menjadi masalahnya, terlalu leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap rumah tangga. Fadhil Ustaz. Okey, baik. Tak salah untuk kita nak mengikuti zaman muasarah ataupun apa ni, keadaan semasa ni, contemporary. Dan saya yakin memang banyak je saya jumpa warga emas yang memang pakar pun dalam bab IT. Even ada satu pakcik lah saya bahasakan, dia memang pioneer ataupun founder kepada company software developer yang membangunkan apps yang contemporary lah. Kita tengok, Pak Lor ni memang canggih betul cara ni kan. Yang menjadi masalah, bukan itu yang menjadi masalahnya. Kalau dia pakar itu benda yang baik, itu bonus pada pengetahuan dan penguasaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila terlalu leka sehingga kan mengabaikan urusan rumah tangga. Kan? Sampai kan menghilangkan privasi rumah tangga, nak tidur pun dia buat live, kesian kat bini, aurat bini. Sedangkan disebut dalam hadis, Nabi ajak kita akhlak dan adab di antara anak-anak. Selepas isyak dah tak boleh masuk bilik mak ayah. Ni kita bukan bawa masuk anak-anak, kita bawa masuk orang luar dalam bilik kita. Allahuakbar. Kadang tak nak fikir juga kita, takkan tak ada rasa sikit pun privacy. Masalah hak bini pun sama naik. Mangkuk wal hayun juga. Kan? Sampai tidak ada sikit pun rasa malu. Kita Ustaz, Islam ajak apa? Lepas isyak tu kira lockdown dah. Jangan orang, anak-anak pun tak boleh masuk tu. Tapi kita buat apa hari ni? Buat masuk orang, beribu-ribu orang daripada luar rumah yang kita tak kenal pun. Boleh tengok habis dalam rumah kita, boleh tengok bini kita, boleh tengok bini kalau ada semua samu, nampaklah aib kata bini kita tak jenis penyegan nak lipat baju kan. Nampak apa berselerak belakang kan. So tuan-tuan, yang ni yang saya rasa sampai peringkat mengabaikan rumah tangga punya tanggungjawab ni, saya rasa boleh menjadikan kita ni yang disebut dengan dayus, golongan dayus yang mendedahkan aurat isteri, mendedahkan privasi keluarga yang sepatutnya safety duduk dalam rumah, tapi hari ini dah hilang safety tersebut. Kan? Dan malah ada yang kita tengok sampai tak bekerja Ustaz. Kan? Hari itu ada satu kes yang mengadu datang, kita suruh pergi mahkamah syariah lah kan, dapatkan nasihat yang seterusnya adalah suami tak bekerja. Bila tanya dia buat apa, dia kata suami dia kerja, dia buat konten ni. Saya kata konten tu dapat duit ke tidak, monetization ke tidak? Dia kata Ustaz, konten apa 30-40 orang view ya kan. Bukan kata salah buat konten, tapi biar konten yang berakal lah. Bila orang tengok pun dapat kebaikan. Tuan-tuan, bukan Allah takdirkan dapat monetization dari segi duit yang dibayar pun, biarlah benda tu daripada sumber yang halal. Ni dia buat konten show sendiri
kan. Lepas tu duk tak mau terima pendapat orang, kan. Pada saya pilah kerja dalam orang ramai je orang kerja boleh buat konten, kan, tak ada masalah pun. Maka urusan rumah tangga adalah kewajipan, hiburan adalah pilihan. Betul. Maka kena letakkan di mana prioriti, mana yang melibatkan kehendak, yang mana melibatkan keperluan kita. Betul. Kalau kehendak ni jangan jadikan sebagai compulsory, dia adalah pilihan kita. Ni dok main sampai mengabaikan kewajipan, keperluan, duk fokuskan kepada kehendak, maka rosaklah rumah tangga. Betul. Ya, maka hari ni tuan-tuan, janganlah kita sampai peringkat sama ada suami ataupun isteri, kan. Ni suami balik rumah, lepas tu isteri sambut, kan. Tapi dah isteri duk kalut duk main telefon, kan. Suami nak ayak pun dia kena pergi ambil sendiri. Dia tak adalah berdosa besar, tapi tuan-tuan dari segi sakinah, mahabbah, mawaddah dalam rumah tangga tu hilanglah. Duk di meja makan, Ustaz. Duk di meja makan ni semua anak beranak, tapi masing-masing dengan dunia telefon mereka. Jasad bertentang, roh nu lintang pukang. Allah. Seorang duk dekat Johor, seorang duk dekat Australia, kan. Seorang duk dalam mana, negara mana. Sebab apa? Masing-masing dengan dunia mereka sendiri. Jadi teknologi diciptakan bukan untuk menjauhkan kita yang dekat, tapi untuk mendekatkan kita yang jauh. Kan? Maka tolong ambillah sebagai peringatan. Sebagai ketua keluarga, saya yakin saya pun kadang-kadang ada salah dan silap. Cuma mana kita boleh betulkan, kita cubalah untuk kita improvise kekurangan tu. Contoh paling mudah, waktu kat meja makan dengan anak-anak, masing-masing letak telefon sebelah. Kan, nak pergi sampai rumah orang dalam kereta tu pesan kat anak-anak. Asal lagi sampai rumah makcik, sampai rumah kawan abah, make sure semua telefon jangan pegang dah. Lah nak tengok siap-siap. Bagi dia masa, kan, 10 minit lah kereta tu, biar dia pegang, dia nak tengok, dia nak tokok telefon pun boleh. Tapi sampai ke rumah orang, abang kan depa tak mau dah pegang telefon, kan. Fokus kepada kita nak santuni orang ramai, fokus untuk kita nak sembang dengan tuan rumah. Betul. Kan. Ni dak kita bimbang, Ustaz, bila kita tengok generasi hari ni. Kenapa time raya, Ustaz lah tengok budaya kutip duk raya berlaku ya. Ziarah-meziarah lagi jadi tak ada dah. Jarang-jarang lah. Sebab masing-masing atas dunia mereka. Kan. Tengok macam meriah, Ustaz, kat media sosial je meriah. Hakikatnya bila secara fizikalnya semakin lupus ditelan di zaman ini. Maka yang inilah yang perlu kita kembalikan. Media sosial tak salah, kan. Cuma kita yang salah dari segi pengurusan dan takbir urus, apatah lagi sampai mengabaikan hak rumah tangga. Maka saya itulah satu kezaliman yang boleh bawa kepada hukumnya berdosa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu antara etika dan juga adab yang perlu kita jaga, khususnya kepada golongan warga emas di media sosial. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Ruangan mencari jodoh. Cari jodoh pula, Ustaz. Ruangan mencari jodoh asalnya untuk yang muda-mudi. Namun ramai juga warga emas yang tumpang sekaki. Adakah sesuai mencari jodoh di media sosial pada usia emas dan nak cari pula yang muda-muda? Seperti yang kita tahu, ramai yang menggunakan filter penapis sehingga tak nampak kedut di wajahnya. Namun apabila berhadapan, barulah nampak wajah atau rupa sebenar. Adakah kurang sesuai mencari jodoh di media sosial bagi warga emas? Dan ada antara mereka yang menjadi bahan ketawa daripada komen-komen yang ditinggalkan. Mohon sedikit komen daripada Ustaz. Allahu Akbar. Ini orang kata apa? Pepatah sebut, adalah tak ingat Ustaz dulu. Nanti saya fikirkan dulu. Pada pepatah ada, Ustaz. Baik. Dalam bab jodoh ni, tuan-tuan, dia tidak ada had umur. Betul kan. Kita tak janganlah kita nak play victim, kata depa tua-tua pun duk kalut lagi duk cari jodoh, kan. Soal jodoh ni dia subjektif, Ustaz, kan. Selagi mana ada keinginan, ada kemampuan dari segi zahir dan batin, dan diyakini perkahwinan tersebut boleh memberikan hak yang betul kepada pasangan, maka silakan falyatafaddal mashkura ma'zura, kan. Even kalau kita tengok baru ni pun yang dikeluar dalam paper beberapa bulan lepas, umur 70 tahun lebih dapat anak, kan. Maksudnya
kemampuan dia ada lagi, jangan nampak lekeh cerai kan. Dan memang isteri dia pun bila ditanya, suami dia sangat bertanggungjawab. Satu, dari segi nafkah ini zahir pun memang duk bagi. Memang ada kemampuan. Jadi lepas tu saya kata tadi, dari segi soal umur tidak boleh dimasukkan dalam konteks jodoh. Cuma yang ditanya tadi, sesuai ke tidak ni duk dekat menggunakan orang kata ini website jom cari jodoh, baik Muslim, maksudnya memang ada grup khas. Saya pun tahu di FB tu ada grup khas, grup cari jodoh. Jadi pakat-pakat duk spam gambar lah kan, gambar duk menerak dekat depan pintu kan, gambar pegang bonek kereta kan, gambar buat mulut itik kan. Jadi masing-masing dengan cara perwatakan yang nak gambar itu trigger kepada mungkin ada orang yang berkenan tengok. Masalah yang berlaku adalah menggunakan filter, yang tu je. Soal kalau dia gambar dia betul, dia habang umur dia betul, tidak ada unsur penipuan, maka tak ada masalah Ustaz. Sebab kalau dia umur 50, hang umur 20, hang tersuruh tengok lah, biar hang umur 50 lah tengok yang sebaya dengan dia ataupun yang berkenan dengan dia. Kan? Lah ni tak sudah pelik. Laki muda kahwin dengan bini yang lebih berumur itu saya rasa benda biasa. Kan? Jadi yang menjadi masalah pada saya adalah yang menggunakan filter. Filter ni yang adanya unsur, kalau dalam kaedah muamalah ni dia ada unsur gharar. Gharar ni apa? Disebut dalam kaedah hilah. Kan? Tengok tu dia. Uyo. Sempoi punya. Indah khabar dari rupa. Sekali mai tuan-tuan. Kan, ke laut tengok kan, ini dia pada memang lain macam sangat. Jadi kalau ada unsur helah ataupun penipuan ni jelaslah haram. Tak kira lah umur tua atau muda, saya rasa filter ni sama ya, muda tua lebih kurang ya. Tengok tu dia cerah bukan main. Mai jumpa tuan-tuan tinted kan, JPJ pun sangkut dia punya tahap tinted kan. Jadi pada saya penggunaan filter ni must to be transparent. Kita faham kalau gambar profile picture tu nak diletakkan filter, it's okay, kencana lah kan. Tapi biar, maksudnya sebelum kita jumpa kita abang siap-siap, okay saya hak gambar tu edit banyak, hak betul saya lagu ni kan. Janganlah bagi fake hope kawan tu main tengok alamak kan, menyerit lari, tak cukup tanah, macam kena ligan dengan orang gila dah kan. Jadi biarlah janganlah sampai indah kabar daripada rupa, biarlah berpadanan lah saya rasa. Nak edit pun biar berpada-pada. Cuma dalam bab jadi bahan gelak tawa, sebab tu saya kata tadi, tak kira lah berapa pun faktor umur kita, dalam bab kita nak publish satu-satu gambar, kita buat unjuran kita sebagai orang yang melihat juga. Kalau kita tengok gambar tu, kita pun rasa nak tergelak. Kita pun rasa awak yang pulun sangat ni, apa yang teruk sangat, awak yang nampak disparate sangat ni. Kan? Kalau kita pun rasa macam tu, saya rasa tariklah handbrake Sat. Ingat marah diri kita pun ada. Kan? Janganlah kita menjual marah diri sehingga kan pada kedudukan yang paling down, yang paling rendah, yang membuatkan rasa terhinanya kita. Malu anak-anak cucu kita tengok kalau perbuatan kita lotok wan menerak atas peti. Sebab apa? Sebab nak like banyak. Sebab apa? Sebab nak orang komen banyak. Sebab apa? Nak cari jodoh. Saya rasa kalau cucu kita pun malu nak mengaku tutup wan dia. Kan kawan kita tak kenal siapa dia kan. Sebab apa? Jadi bahan ketawa ni kita yang mengundang kadang-kadang. Maka sebab tu tutuplah pintu-pintu fitnah ataupun pintu-pintu yang orang lain boleh buat dosa daripada perbuatan dan perangai huduh kita ni. Kan? Maka cari jodoh tak salah. Saya doakan mana-mana yang masih belum dikurniakan pasangan, mudah-mudahan diberikan pasangan yang soleh, pasangan yang salihah, yang bersesuaian, yang sekufu dengan kita, yang berpadanan dengan kita, yang menjadi sejuk mata kepada kita. Biar apa orang nak kata apa. Ada orang yang dia suka kulit dia putih, ada orang yang minat kulit gelap Ustaz. Subjektif kalau dia belah-belah Afrika, dia pun suka kulit gelap. Dia pun tak mau PC macam Ustaz jambu kalau duduk sana ni kira jambu out of list di negara Arab pula dia pun suka yang badan besar. Sebab tu sexual harassment, saya terlibat sebagai nisbah waktu di sana sebagai pegawai keselamatan. Kes sexual harassment 90% semua badan-badan besar. Kurus-kurus dia pun tak layan Ustaz. Di Korea dia nak
hak kuih keding tu. Tengok apa pun tak ada. Kan lemak 1% pun tak ada. Kan kalau nak buat sate tak sedap makan. Kan tapi dia pun suka yang kuih keding, yang gemuk dia pun tak mau pula. Jadi tu saya kata subjektif lah. Sebab tu kita minta dalam doa khurrat a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Minta sejuk mata, bukan cantik di mata. Wallahu alam. Petik pepaku tepian telaga dibawa balik menyeberang titi, tingkah laku elok dijaga, terpamer molek mulia pekerti. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk warga emas di media sosial. Terus kekal bersama-sama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih atas kesetiaan anda para penonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk sama-sama kita meneruskan lagi diskusi berkenaan dengan warga emas di media sosial bersama-sama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Mari sama-sama saya peringatkan diri saya dan seluruh sidang penonton Tanya Ustaz sekalian untuk kita bersama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Nur Asikin. Baik Ustaz, bila kita lihat raya baru-baru ini, trend ataupun budaya berjoget, rata-rata mengambil peluang menari bersama-sama ahli keluarga dan ada juga yang melibatkan warga emas dalam video tersebut sehingga terlupa satu perkara berkaitan agama Islam. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah caranya untuk mengelakkan daripada terjatuh ke dalam fitnah terhadap warga emas yang terlibat dalam tarian sebegini? Dan ada kalanya mereka sendiri seolah-olah seperti dipaksa oleh anak-anak mereka untuk melakukan tarian yang sebegitu rupa. Mohon pencerahan Ustaz. Allahu Akbar. Okay, baik. Mengikut trend ni saya rasa bukanlah satu kesalahan dalam agama selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Tapi kalau dah sampai melampaui batas, mengaibkan dan menampakkan ketidakbijaksanaan tadi, kan, nampak tak bijak sangat Ustaz. Bila tengok tu, ya Allah, nampak orang muda-muda ni buat nampak elok, mehak kita ni nampak tak elok ni. Pada saya menutup ruang fitnah itu lebih baik daripada mengundang pada perbuatan-perbuatan yang orang lain boleh tumpang kepada dosa. Cuma bila ditanya tentang ni, ada kalanya macam depa ni seolah dipaksa macam mana nak mengelak benda tersebut. Saya rasa di atas kewarasan akal yang disebut dengan al-kayyisu mandana nafsahu, orang yang cerdik pandai, Nabi kata pada diri mereka akan banyak muhasabah diri. Dan Nabi kata sifat yang berlawanan pula pada orang yang sebaliknya, wal ahmaqu manittaba'a hawahu, orang yang tak cerdik ni, yang tidak memanfaatkan akal ni, mereka akan banyak mengikut pada hawa nafsu. Jadi bila hawa nafsu ni memang dia nak lah benda-benda macam tu. Kan? Jadi memang orang muda memang dia suka benda-benda yang melibatkan pada trending. Kan? Buat version macam-macam lah kan. Tak apalah, berpadanan lah mungkin dengan umur mereka, tidak menjadikan benda itu halal. Cuma bila kita yang buat pula, dia nampak dia punya impact tu lagi lebih. Nabi sebut dalam satu hadis berkaitan orang yang dah berumur 40 tahun ke atas ni, tapi dari segi amalannya masih berkurang daripada maksiatnya lebih banyak daripada amalan, maka Nabi kata orang ni patut bersedia dah. Sebab apa? Dari segi umur tu sepatutnya kematangan dah berlaku, patut amal lebih banyak daripada maksiat, tapi tiba-tiba maksiat lagi banyak daripada amal ni, maka ada something wrong somewhere lah. Kan? Maka sebab tu pada saya, anak-anak ataupun kita sebagai mak ayah, bila anak-anak kita nak ajak Tok Wan pergi menari itu kita tegur lah kan. Kalau nak diguna pakai sekadar dalam untuk kita keluarga saja tak apa kan. Macam bersanding lah Ustaz. Bersanding kalau takat kita buat untuk dia beradik, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila pergi pertontonkan depan orang ramai. Begitu juga kalau nak menari, maklum nak menerak pun tak apa, kalau depan cucu saja, depan anak-anak saja,
kan, sekadar mungkinlah nak bagi kita ni boleh connecting the dot dengan anak-anak cucu depa pun tengok, oi Tok Wan kami sporting kan. Jadi sporting tu janganlah sampai di highlightkan kepada orang ramai, sebab sudut pandang orang tak sama kita yang keluarga. Betul. Saya ingat dulu Ustaz, kalau saya balik kampung di Felda Jerangau Terengganu Ustaz, Tok Ki saya Ustaz, dia suka bawa kami, kalau saya balik dia suka naik tok atas motor, dia tok kat belah depan kan, dia buh minyak bon tu kat rambut ni Ustaz, rapat Ustaz, selai pun tak bergerak rambut. Jadi waktu kita kecil Ustaz, benda tu jadi best Ustaz. Dia akan bawa pergi kedai kat, kalau Felda nak masuk tu memang ada satu kedai tu memang sedap Ustaz, meninggal dia punya roti canai. Lepas tu Ustaz lagi dia momen-momen tu membuat kita tengok Tok Wan kita ni, Tok Ki tu dia sporting yang kita dengan cara yang kita tak pernah dapat layanan tersebut. Kan? Sekali lagi ayak panas dia buh dalam lapis ayak tu. Dia cup. Pum kita minum. Itu pada kita momen sporting tu kat situ. Ni bukan duk menerap, menari, guling lah apa semua tu. Saya rasa generasi muda akan hilang respect kalau perbuatan yang macam tu. Dia takkan nampak tu sporting, dia nampak macam tak cukup akal pula. Kan? Maka biar nilai sporting ni kita raikan mereka, bawa masuk dalam kebun, pergi mandi sungai. So benda-benda yang macam tu saya rasa lebih impactful, yang memberikan roh kekeluargaan kepada inti kepada roh dan juga batin anak-anak muda. Betul. Ini. Jangan kita pergi ikut depa. Patutnya kita lah tolong tarik tangan depa untuk betul. Ni dak kita pula dah duk pergi perangai kelaku lebih pada budak-budak pula dah. Jadi macam mana mereka nak jadikan lead by example? Macam mana mereka nak jadikan uswatul hasanah pada sudut kita? Kalau dah kita pun dia tengok, loh Tok Wan dengan Tok aku pun lebih kurang sama ya. Betul. Macam mana nak mendapatkan kedekatan dengan Allah dalam kekeluargaan yang disebut dengan pembentukan ahli keluarga yang nak kepada takharrub ila Allah. Tapi kalau semua sama, kita patut jadi teladan ni. Tapi balik-balik tengok Tok Wan pun dia kurang lagi teruk daripada cucu. Tok Wan belajar. Okey, kita ni trend baru lah. Alamak, kena cek ayat kencing. Takut mungkin isagam Tok Wan ni. Kena urine test lah kan. Jadi pada saya, it should be kita yang lebih berumur ni menjadi teladan lah kepada generasi-generasi mendatang. Sporting tak salah, tapi jangan terpelanting agama dalam kita nak sporting tadi. Mudah-mudahan saling kita improvise lah mana yang kurang. Saya tak kata saya pun baik, banyak saya rasa benda yang kurang yang kita buat, kita keep improvise mana yang loophole yang mungkin kurang baik tu, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, kita raikan pula soalan yang berikutnya. Yang ini saya fikir perlu kita perincikan kerana banyak warga emas utamanya yang terlibat dengan perkara tersebut. Kita ada soalan daripada Sal Rasid Cik di Facebook. Warga emas menerima media sosial pada fasa akhir kehidupan mereka. Meskipun penggunaan media sosial memberikan impak dan kelebihan yang signifikan, ia juga membawa kelemahan tertentu bagi warga emas. Contohnya ciri keselamatan cyber dan privasi, yang mana akan berisiko menghadapi penipuan di dalam talian dan menjadi mangsa kepada kecurian identiti yang semakin berleluasa. Maka adalah penting pendidikan literasi media dan digital kepada warga emas agar mereka dapat melindungi diri ketika berinteraksi di alam maya. Mohon komen Ustaz. Ini antara isu yang saya rasa isu global juga. Kecurian data dan sebagainya, terutamanya warga emas. Saya tengok kes-kes yang berlaku kebelakangan ini. Saya baca dalam satu artikel dalam sisipan akhbar menyebutkan tahun lepas penipuan dalam talian termasuklah yang melibatkan warga emas hampir 1 bilion Ustaz, ringgit Malaysia. Tahun ni saya tak pasti berapa Ustaz. Baik, pengarah komersial Aman keluarkan laporan untuk tahun ni Ustaz. Terima kasih untuk soalan tanya tadi. Saya semalam saya baca berkaitan angka tersebut daripada bulan 1 sampai bulan 9. Maksudnya 9 bulan yang pertama untuk tahun ni sahaja, kes penipuan komersial di atas talian mencecah nilai 22,150 kes. 22,150 kes. Dan yang mengejutkan kita, lebih kurang 1,916 kes adalah melibatkan warga emas. Maksudnya lebih kurang 10%, 9.5% daripada angka 22,000 tadi melibatkan warga emas.
dan kos kerugian dalam tempoh 4 tahun Ustaz, dalam tempoh 4 tahun yang melibatkan warga emas sahaja mencecah 552 juta. Allahu Akbar. Maksudnya warga emas dia tolak ni yang 60 tahun ke bawah tolak, 60 tahun ke atas saja. Jadi ini bukan satu angka yang kecil, menunjukkan potensi warga emas ditipu oleh skamer-skamer alam maya ni atas talian ni sangat-sangatlah tinggi sehingga kan mereka ada profiling khas untuk warga emas. Depa tak susah pun depa nak memujukkan wow factor kepada warga emas ni. Contohnya dia semak rekod kesihatan, dia semak berapa orang cucu kita melalui media sosial lah, banyaklah. Dia ada nombor IC, dah boleh dapat semua data kita. Rekod kesihatan, dia boleh telefon tu tanya, cik tapi buat medical check up ke? Ni kami daripada hospital cik dapat cik boleh tak transfer duit sekian-sekian bagi nombor akaun, kami nak buat pengesahan. Dia kata pengesahan apa? Cik dah buat dialisis kan? Buat dialisis betul lah, macam mana cik tahu? Kami tahulah sebelah kami ni daripada KKM. Maka orang tua dah kira on dah. Oi, sampai boleh tahu saya pergi buat dialisis, terror ni. Kan? Jadi cik kami nak bagi bantuan ihsan daripada kerajaan, berjumlah 500 setiap bulan. Yang ni memang peruntukan dalam kita waktu tu dapat bantuan Ustaz, ngangol cangok lagi. Jadi cik kami nak minta pengesahan, boleh tak bagi nombor IC, boleh tak bagi nombor nombor akaun, boleh tak bagi ambil gambar kad kredit. Lepas tu dia mula mampu. Sebab tu pada saya tanggungjawab bila kita tengok kes komersial dilaporkan terlalu tinggi melibatkan warga emas sampai 552 juta ringgit, setengah bilion ni. Ini bukan satu angka yang kecil. Maka tuan-tuan kena cakna lah. Jadi kalau kita tengok 1916 kes dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2024. Kalau kita bahagikan, cuba tengok 270 hari kan. 9 kali 30 270. Betul tak? Kan 270. So 270 1916 bahagi dengan 270, kita dapat 7 kes penipuan yang berlaku setiap hari melibatkan warga emas. Ni Pak Long dengar bagi elok ni Pak Long. Jangan mudah-mudah sangat kongsi kita punya private kepada orang. Kan kata laluan, email, kad bank dan sebagainya jangan kongsi. Tanya anak dulu kan? senang. Biar tahu, jangan keliru. Maka tuan-tuan, cuma kita pula sebagai mak ayah, sebagai anak-anak, kadang-kadang memang mak ayah kita ni, tuan-tuan nak educate lebih-lebih sangat pun memang dia orang tak boleh pi dah, sebab ni bukan teknologi di zaman dia. Kan? Maka setidak-tidaknya kalau tanya saya, biar dalam telefon mak ayah kita download lah apps, contohnya Wuscall ataupun Truecaller. At least bila masuknya panggilan tu naik nama sekian-sekian. Kalau lah nombor tu ada report di SKMM ataupun di PDRM di Bukit Aman, dia automatik Wuscall ataupun Truecaller ni dia akan trigger itu scammer. Walaupun dia tak scammer, tapi sebabkan mungkin banyak report, at least ada red flag yang mak ayah kita kena abang dah. Mama, kalau mama tengok nombor ni tiap night tu, nombor daripada mana? Algeria. Nombor daripada mana? India punya luar negara. Kan? Dah nampak nombor tu pelik. Patutnya kita dah aware dah. Tapi sebabkan orang tua-tua ni kadang hati dia murni Ustaz. Dia tak ada pengalaman, dia pernah tengok kes-kes penipuan atas talian ni. Dulu gurih menang-menang zaman dia. Betul. Maka membuatkan mereka ni betul lah. Kan? Meraihkan orang. Bersangka baik dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak lah, saya rasa peranan yang boleh kita bantu maklumkan kepada bagaimana modus-modus yang terbaru ke, atau at least boleh saya kata tadi kan apps yang boleh detect penipuan ini. Contoh bayangkan sehari 7 kes penipuan. Yang paling latest baru ni, seorang pencen cikgu kan, hilang 600,000 dalam sekelip mata sahaja. Contoh bayangkan dia jadi cikgu umur 20 tahun. Pencen umur wajib bersara umur 60 tahun. Berapa puluh tahun? 40 tahun berkhidmat, simpan duit, nak simpan duit 600,000 tu bukan sikit Ustaz. Tiba-tiba tuan-tuan keluar baru pencen tak sampai setahun, scammer ni dah ada data dia. Okey, cikgu ni dia jenis panggil lagu ni, so depa tahu nak tipu dia macam mana. So offer dia dengan pelaburan. Dia melabur 1,000, tengok bulan pertama dapat 10,000. Melabur 10,000, depa bagi 50,000. Dia mula main tamak. Dia bubuh all in 600,000. Tuan-tuan, yang tinggal hanyalah abu sahaja dan debu. Kan membuatkan tuan-tuan bila tengok kesian. Dan sahabat saya duduk bahagian
komersial di bahagian cyber security di satu sebuah bank di Malaysia ni. Dia kata yang sangat duka cita, ada satu kes baru ni, pegawai bank Ustaz, kehilangan 1.2 juta. Allah. Dengan sebab modus operandi atas talian ni lah. Dia telefon, kami daripada pegawai HDN, ni notis tangkap dia nak keluar, jadi nak minta cik apa semua. Cik, saya akan sambungkan dengan balai polis terdekat, dengan Sarjan Hassan kat mana. Kita pun lagi Pak Long tolong buat tahu, Assalamualaikum, bunyi suara macam nak tokok orang sikit. Kita pun takut lah seorang. Lalai waktu tu kira transfer duit lah, buat segala macam nenek benda sehingga kan membuatkan tak sedar pun kena tipu. Dia senang lah. Lepas ni ajak untuk at least ada due diligence. Islam ajak, Quran ajak tabayyun. Setiap benda yang datang jangan terima kan, walaupun dalam keadaan yang ni at least kita ada sedikit rasa curiga untuk kita mengambil berat. Bukan nak bersangka buruk, tapi sekarang ada take for granted sikit lah untuk kita ada security dari segi diri kita dan ahli keluarga lah, khususnya kepada mak ayah kita, insyaAllah. Selamat datang, anda mempunyai satu notis tuntutan saman. Kita pun tekanlah satu kan, bila cakap rupanya scammer. Bil telefon anda tertunggak. Allah Akbar. Ni antara perkara ataupun modus operandi yang dilakukan oleh scammer ataupun penipu dalam talian. Semoga kita lebih berhati-hati. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk warga emas di media sosial. Terus kekal bersama-sama Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rileks. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti slide. Tuan-tuan ni tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 2-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap, dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa klipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 lah ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita, insyaAllah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 ibu dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Karaci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusuf daripada Murtada Dakwah Center Madat.
Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan telah pun sama-sama kita saksikan seperti tadi paparan berkenaan dengan satu usaha yang sangat murni, yang cukup baik daripada Murtaza Dakwah Center atau Madan. Dan kita bawakan Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana untuk mengekalkan momentum atau menyuntik keterujaan orang ramai untuk hadir ke Madat, dan bukan hanya sekadar pusat ibadah semata-mata, tetapi juga menjadi one stop center ataupun pusat disebutkan pusat sehentilah yang mana mempunyai ataupun memiliki fasiliti yang pelbagai, terutamanya bagi mereka yang berada warga-warga Kedah ni dan juga sekitarnya, Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah, bukan tak senang tapi tak susah, tak mustahil lah untuk pelaksanaan. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang, contoh macam esok hari Sabtu saja ada sekitar 20 bas lebih lah, 25-26 biji dalam sehari. Kenderaan saja saya rasa mencecah dalam 2 ke 3 ribu biji. Jadi seronoknya kalau kita terlibat dalam yang mewakafkan sedekah, dapat tumpang pahala banyak lah. Sebab apa? Lagi ramai orang yang masuk, lagi banyaklah kebaikan yang kita dapat tumpang. Itu je lah kan. Jadi sebab tu kita sentiasa menjadikan relevannya Madat untuk orang datang, sebab ada banyak option. Dia bukan hanya untuk semayang. Macam minggu lepas kita bawa ketua ulama daripada Fatani untuk guru besar datang. Jadi orang mengaji datanglah. Macam minggu depan kita ada Ustaz Don, minggu lagi sekali kita ada Ustaz Ilyas Ismail. Jadi kita bawa tokoh-tokoh, ikon-ikon agamawan yang masing-masing ni ada crowd, ada trafik yang tersendiri. Sebab apa? Kita nak meraihkan segala segmen orang yang nak mengaji ni, Ustaz. Jadi bukan hanya mengaji ilmu agama, kita buat khusus setiap minggu kita ada medical check up di masjid. Kemudian kita ada Allahumma salli ala Muhammad, kelas lukis kartun, kelas lukis komik kat masjid. Jadi budak-budak ni ada pengisian setiap kali cuti sekolah ketak pala-pala nak duduk kat masjid. Setiap kali balik sekolah kita buka aircon. Waktu pukul 1 tu agar budak-budak transit balik sekolah, dia tak balik rumah, Ustaz, balik kat masjid. Ayah ngamuk mai bila ambil waktu asar, waktu maghrib. Jadi kita sediakan makanan untuk budak-budak sebalik sekolah, kan lapar, Ustaz, kan. Jadi di pemain di masjid tu ada makanan. Jadi dia tahu ada tempat untuk mereka berteduh, mereka nak yak-yak. Kemudian kita sediakan platform untuk dia orang ada internet yang laju di masjid. Nak buat kerja sekolah, depa nak main game. So kita raikanlah. So sebenarnya masjid ni adalah pusat untuk kita mewujudkan keselesaan kepada semua golongan masyarakat, daripada muda sampai ketua, daripada bukan Islam pun. Alhamdulillah lah, minggu lepas kita ada daripada rombongan daripada Korea, daripada Jepun, ada yang datang daripada India. Datang memang mereka ni agama berlainan tu, tapi datang sebab dia kata kami nak belajar, nak dengar tengok Islam ni macam mana. Jadi kita tunjuk kalau dia kalau even pakaian untuk orang bukan agama Islam pun, kita letakkan standard pakai yang sangat cantik. Kita pakaikan mereka. Contohlah kalau muslim yang perempuan kan, yang bukan Islam, kita pakaikan depa tudung hak yang elok-elok ni, hak shawl 50, hak yang bukan selekeh macam flower tu lah. Kalau kita tengok, kalau dekat ada masjid-masjid yang jadi tempat tumpuan ni, tuan-tuan perasan, Ustaz perasan tak ada tudung macam flower tu, kalau pakai tu terjelui di India punya dagu macam ni, nampak macam padang besar, nak sempadan Thailand tu kan. Jadi kita bagi elok, bila kita ambil gambar, dia pun rasa seronok, Ustaz. Saya ingat lagi ada satu tetamu kita daripada Jepun, Ustaz. Dia menetap di New Zealand, bekerja di New Zealand. Dia datang, dia kita pakaikan dia bergelok semua, kita ambil gambar, buat sesi photoshoot, photoshoot lagi. Lepas tu gambar tu kita hantar kat dia. Dia kata cantik, dan tak tahu tak apa, dia dah setahun dah dia bertudung sekarang di New Zealand. Walaupun tak masuk Islam, dia dah bertudung. Dia kata apa? Bila dia kata I feel secure bila dia kata pakai tudung ni walaupun bukan Islam. Jadi kat situlah yang kita rasa momentum, kita tengok apa benda, even kepada binatang pun kita raikan, rumah kucing, rumah kuda dan sebagainya. Jadi bila segmen orang yang datang tu, dia ada banyak benda yang dia boleh ambil sebagai manfaat. Dia tarikan. Baik Ustaz, mungkin sebagai pesanan dan juga dorongan untuk mereka yang di luar sana untuk tetap terus menyokong misi pembangunan secara keseluruhan di pusat komuniti Islam Madat, sedikit berusas. Saya tak boleh nak buat secara bersendirian lah, itu pasti. Sebab saya ni bukan status anak papa Megah Holding, Ustaz. Mengah Holding ya, bukan Megah, Mengah.
Kan? Jadi kalau harap ke saya seorang, kesianlah kan. Dan harap kepada tim saya pun, kami tak ada kemampuan yang besar. Kami boleh tolong deliver apa yang tuan-tuan amanahkan. Nah, jadi saya nak mengajaklah tuan-tuan, jomlah. Saya lebih suka tuan-tuan datang tengok sendiri apa pembangunan yang sedang kita bangunkan. Tuan-tuan pilihlah. Tuan-tuan kita wujudkan kaunter wakaf khusus. Jadi tuan-tuan pilih, Ustaz, saya nak bantu rumah kuda, saya nak bantu rumah kucing, saya nak bantu tafiz, saya nak bantu rumah warga emas, saya nak bantu untuk masjid, saya nak bantu untuk makanan percuma, saya nak bantu untuk apa pembangunan agrotourism, agriculture. So ada banyak pilihan kat situ, tuan-tuan pilih sendiri. Kan? Jadi kita tidak mewajibkan dengan amount tertentu. Silakan serendah RM1 pun kita on, tuan-tuan. Jadi jomlah tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, kita saling tumpah manfaat. Saya tuan-tuan, besok ada seorang makcik ni, dia anak dia baru meninggal sebabkan kanser. Jadi dia serang sendirianlah sekarang. Dia kata, Ustaz, saya ada rumah, nilai rumah tu sampai RM1 juta lebih, Ustaz. Dia kata asalnya dia nak buat wasiat, Ustaz. Jadi daripada wasiat tu, saya kata daripada tunggu mati, baik tengah hidup kita buat sama-sama. Agar makcik boleh tengok pembangunan yang berjalan depan mata. Kan, daripada nak tunggu mati tak tahu lagi jadi apa kan. Jadi alhamdulillah lah, esok dia akan datang untuk perbincangan. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang walaupun harta tak banyak. Baru ni ada seorang makcik tu, rumah dia kecil, Ustaz, tapi dia kata, Ustaz, boleh tak dimanfaatkan untuk kebaikan ummah. Jadi bukanlah kita ambil untuk pemilikan badat, tapi kita manfaatkan juga untuk berhubung dengan majlis agama, untuk jadikan harta wakaf itu mutlak dan kekal milik beliau. Jadi tuan-tuan, kita siapkan juga satu buku khas berkaitan berhenti tayang. Ini sesuai lah untuk malu-malu yang suka menerak, kan, yang baru ada niat nak menerak tiap-tiap air apa semua tu. Kena baca jadi kena baca buku ni lah, berkaitan kenapa Allah jadikan nilai manusia ini begitu tinggi. Kenapa nak direndah-rendahkan dengan menayangkan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi saya rasa buku ni sangat baik untuk panduan kita nak tengok dalil berkaitan aurat, tentang ini benda-benda yang sepatutnya kita tahulah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom saya nak mengajak tuan-tuan menderma di QR code atau madatcenter.com. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Saya doa tuan-tuan, murah rezeki, panjang umur dengan asbab perbuatan tersebut. Tak banyak tuan-tuan, minggu ni 60,000 yang kami kena bayar untuk dewan tambahan masjid kita yang dah 60% siap. So 60,000 tuan-tuan, 600 orang bagi 100, settle lah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan warga emas di media sosial, mudah-mudahan banyak lagi akan kita kongsikan. Nantikan siaran tambahan di TV9 kerana kita akan tamat di TV3. Terus kekal bersama-sama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih kepada seluruh para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mendoakan kepada seluruh para penonton, mudah-mudahan tak kira walau di mana jua anda berada, yang sedang bekerja, sedang bertugas, dan di mana saja anda mencurahkan khidmat bakti, mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada hari ini Jumaat penghulu segala hari. Dan kita kembali dalam Tanyalah Ustaz untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Diskusinya pada pagi ini berkenaan dengan warga emas di media sosial. Banyak yang telah pun kita kongsikan, kita bahaskan bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan kita nak terus sekali Ustaz dengan kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Laila Dela Rosa. Baik, sebagai anak Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita menegur ibu atau ayah? Kerana terkadang takut atau bimbang ibu ayah terasa hati atau merajuk bila mana media sosial seolah-olah mereka menjadikan mereka tidak sedar diri dengan aksi yang sudah tidak sesuai dengan usia mereka, ditambah pula dengan kecaman daripada netizen ataupun warga maya ni, warga net ni Ustaz. Ada komen-komen yang kadang-kadang ni menyakitkan tetapi benda betul Ustaz. Jadi macam mana nak tegur parent ni Ustaz? Baik, dalam isu dan permasalahan ini saya rasa dia panggil telan mati mak, luah mati pak, kan? Jadi serba tak kena. Nak tegur fragile sangat. Saya kita rasa hati masuk api melaka pula kita, kan? Jadi banyak timbang tara yang perlu diambil kira. Cuma kita ambil apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tansahaka fansah lahu."
bila kita tengok ada satu nasihat yang perlu kita bagi nasihat, kita bagi nasihat di atas dasar kasih sayang. Apatah lagi tu mak dan ayah kita. Betul. Kan, yang sentiasa kita doakan dalam titipan harian kita. Of course kita tak mau nampak kemerapuan dia tu jadi teruk, kalau lakan dia tu tiba-tiba jadi kuih menjadi jadi. Jadi pada saya, biar kita biar menangis sekarang atas teguran pada bab kebaikan daripada nak menangis kemudian di atas penyesalan. Kan, menyesal nanti dia sebab apa anak-anak tak tegur pun dia buat salah. Kita pun menyesal waktu mak ayah hidup tak tegur pun waktu kesalahan yang dia buat. Kan, sebab dia, atau paling hikmah ni tuan-tuan, kita carilah jalan-jalan yang mungkin siapa yang mak ayah kita segan, kan, ustaz-ustaz yang mungkin dia malu Allah sikit, ataupun ajak dia. Ni kes yang ni jadi Ustaz. Saya pernah abang dekat seorang makcik ni, dekat kak ni, dia buat kat mak dia tak semayang Ustaz. Tua-tua dah tak semayang. Dulu semayang, makin tua dia tak mau semayang. Dia malas ikut dan, kan. Jadi dia kata, Ustaz saya dah nasihat mak saya riau. Bila riau tu saya takut memang neraka lah aku kalau mati dah, kat ada mak tak redha macam ni, kan. Mak dia menangis Nangis. Mak dia main buah riau ni payah. Jadi waktu tu dia kata, saya abang dia try tengok. Mak suka tengok ceramah siapa? Dia kata, Ustaz, kalau dengan Ustaz Zaidruh dia cukup karan. Saya kata carilah ceramah khas berkaitan semayang yang Ustaz Azhar punya ni. Jadi dia masukkan dalam pendrive. Jadi dia ajaklah mak dia pergi mana, nak pergi beli apa-apa ke. Jadi saya kata pergi jalan jauh sikit. Jadi waktu mak debus dalam kereta tu pakai seat belt apa semua, buka ceramah. Pasal ceramah. Buat macam tak sengaja je pun. Kan. Jadi bila mak duduk dalam kereta, takkan dia nak tutup, nampak uduh sangat. Takkan dia nak riau, bukan anak yang tegur. Ustaz tu macam biasa tiba-tiba masuk ceramah bab semayang. Dia kata, Ustaz, mak saya dalam kereta riau, penangis. Walaupun mungkinlah mula-mula tu bukan menangis sebabkan nak marah ke anak lah, tapi menangis kali adalah menangis penyesalan. Dia kata lepas daripada kes tu, dia kata alhamdulillah mak ni memang betul-betul dah jaga semayang dah. Dia kata kadang-kadang mungkin kita sebagai seorang anak ni nilai nasihat tu tak berapa nak laku sangat, kan? Mungkin carilah siapa yang mungkin mak ayah kita segan, insya-Allah mereka tetap manusia lah, bukannya Firaun yang Allah tutup taufik hidayah yang disebut dalam Quran, kan. Mak ayah kita tetap manusia yang masih ada peluang untuk penyesalan dan taubat. Termasuk kita sekalipun. Maka jangan putus asa lah, kan. Allah sebut dalam Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kan, berbesar-besar dengan perkara kebenaran, berbesar-besar dengan kesabaran. Dan sabar ni bukan untuk dia saja, untuk kita pun kena sabar. Sebab nak bersabar di atas nak betulkan kesalahan orang ni bukan senang, apatah lagi orang yang terdekat yang menjadi syurga dunia dan akhirat untuk kita ni. Jadi tak apa, slowly but surely kita usahalah pelan-pelan. Jadi saya rasa modus operandi, contoh yang buat macam bagi dengar ceramah tu, itu yang paling on lah buat saya try tu. Memang kak tu dia kata, Ustaz terima kasih banyak, mak dah semayang dah, kan. Jadi takkan dia nak marah ke Ustaz tu kot, nak beletak ke Ustaz tu pula, dah lah, kan. Jadi takkan dia nak terjun kereta, takkan dia nak tutup radio. Jadi dia tetap kena tadah juga. Tapi kalau kita yang ceramah Ustaz, dia boleh belah ya, dia boleh keluar ya, dia boleh baca macam benda perbuatan. Ni dalam kereta takkan nak terjun kot tingkap, kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kelembutan hati itu boleh berlaku. Terlalu keras boleh mematahkan, terlalu lembut boleh melemakkan. Jadi tuan-tuan, ambillah kesederhanaan yang paling berhikmah. Mudah-mudahan saling diberikan kebaikan, insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Hidup ini, saudara sedang penonton, ibaratnya menuju usia senja. Umur pun semakin senja, dan selepas senja alam ini akan menjadi gelap. Dan demikianlah juga umur kita dan juga usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita akan semakin hampir kita kepada umur usia tua kita, maka semakin hampir kita kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita telah bersedia? Maka kita renung-renungkan dan sama-sama kita bermuhasabah. Kita raikan lagi Ustaz soalan daripada Ruby Abu Bakar di Facebook. Bagaimana Ustaz jika ada sesetengah warga emas yang menyertai pertandingan nyanyian atau tarian pada masa yang sama, muat naik perkara tersebut di media sosial, dan apakah nasihat Ustaz kepada golongan yang sebegini? Allahu Akbar. Aduh, ni adudu tu ni cara ni, kan. Tuan-tuan, disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur dalam jilid yang ke-7 muka surat 442.
Dalam satu hadis disebutkan, Nabi kata sesiapa yang sudah berumur 40 tahun tetapi kebaikannya tidak lebih banyak berbanding keburukan, maka bersedialah untuk masuk neraka. Ini Nabi sebut dalam hadis, menunjukkan bahawa tahap kematangan pada umur 40 ke atas ni sepatutnya semakin perbuatan ini dekat dengan perbuatan nak mendekatkan diri pada Allah. Tapi bayanglah dah warga emas tiba-tiba hang gatal pula dah duk pergi masuk pertandingan menyanyi pula dah. Kan siap duk menari lagi. Kan dengan package semua siap. Jadi ini nampak macam tak kenal sangatlah, bertentang sangat dengan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang ini berkaitan umur 40 ni. Dan tuan-tuan, berkaitan umur 40 juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam satu surah surah Ahqaf ayat 15. Tuan-tuan boleh tengok Allah SWT sebut pada kita, setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai pada peringkat umur 40 tahun, dan dia berdoa berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur atas nikmat-Mu. Ni tengok Allah pun mention berkaitan angka 40 tahun ni. Dan Nabi SAW terima wahyu pun umur 40. Jadi ini kalau dah warga emas tu dah double, dah jadi 60, maksudnya dah lepas 40 tu dah 20 tahun masa tambahan yang telah Allah bagi. Nah, jadi kalau masih kita duk buat benda-benda macam ni, pada saya agak keterlaluan lah dengan angka umur. Saya faham untuk berhibur ni silakan, kan, untuk kita nak karaoke kat rumah dengan bini kita saja, tak ada masalah. Nak tokok mikrofon tu pun boleh, kan, nak berguling depan lantai tu pun tak apa. Tapi yang kalau kita mempamerkan kepada orang ramai, masuk pula pertandingan, bila masuk pertandingan kita faham kita akan habis banyak masa tu nak betulkan vokal lah, lepas tu sekejap lagi ada kelas-kelas lah, lepas tu nak syuting-syuting lah, nak konten-konten lah. Saya rasa banyak sangat masa akan habis. Banyak sangat-sangat. Jadi pada saya dengan rendah hatinya, saya rasa tak perlulah. Jadilah watamanna Allah Ta'ala amani. Nabi kata berapa ramai manusia yang nak pada nikmat Allah tapi buat perangai yang sebalik daripada tu. Janganlah buat benda sebalik, nak rahmat Allah duduk atas jalan tersebut. Kan, apa salahnya waktu umur macam ni banyakkan mengaji, kan, pergi duduk di pondok-pondok, cari tempat-tempat yang kita boleh merehatkan rohani, kan, sebab jasad kita dah penat sangat dah. Dan rohani kita tak dapat banyak manfaat makanan ni, maka ni adalah masanya untuk kita menjamu dia makanan yang banyak dengan banyak zikir, Quran, pengajian, sekel-sekel yang boleh mendekat kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan ada kes mungkin selepas ni kita boleh bahaskan berkenaan dengan warga emas, ada yang usia 70 ke atas. Ada kes yang berlaku bercerai, Ustaz, akibat daripada bahana media sosial ni, Ustaz, reunion dan sebagainya. Mungkin sedikit selepas ini kita akan kongsikan. Terus kekal bersama-sama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi kekal bersama-sama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan isu-isu dan juga topik-topik menarik untuk kita bahaskan hampir setiap hari untuk kita diskusikan dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bahaskan, kita mencari solusi dan kita mencari titik untuk kita menyelesaikan satu konflik ataupun isu yang sering melanda ataupun yang kebelakangan ini berlaku terhadap warga emas, iaitu warga emas di media sosial. Kita bukan berniat untuk berbicara ini mencari kesalahan sesiapa, namun tidak lain untuk kita sama-sama berganding bahu mencari solusi dan juga jalan keluar terhadap permasalahan yang mungkin timbul berkenaan dengan warga emas di media sosial. Terlerai di usia senja, itu antara gambaran yang berlaku kepada situasi di usia 73 tahun, Ustaz. Usia perkahwinan 55 tahun. Ada kes yang berlaku terlerai akibat daripada media sosial yang akhirnya menjadi satu kesan pula kepada anak-anak dan juga mereka-mereka yang melihat situasi tersebut, Ustaz. Baik, bila sebut tentang jodoh ajal, jodoh ajal rezeki, ini adalah ketentuan Allah. Tu satu kita kena faham dari segi qada dan qadar. Cuma dari segi penyusunan dan usaha kita lah dalam nak mempertahankan rumah tangga ni, saya yakin semua pihak kita tak ada orang yang nak berkahwin, nak bercerai, itu pastilah. Cuma patut saya kata tadi, cuba lesskan damage yang sepatutnya boleh berlaku, yang boleh merisikokan rumah tangga lah.
Macam tadi disebabkan media sosial, disebabkan pihak ketiga. Bila kita duk menari, menyanyi, membuatkan ada mungkin orang yang mata-mata yang memandang tu ada yang memandang, ada yang penyakit ain, ada yang hasad dengki dengan kepelbagaian. Jadi patut saya kata tadi, bila kita tengok berita-berita yang mempamerkan kes penceraian ini seolah dinormalisasikan, kan? Sebelum cerai biasa-biasa ya, lepas cerai ambil hot betul, buat live semalam sampai 100,000 kan. Jadi sebenarnya jadi macam normalisasi pula Ustaz, kan? Dia jadi macam benda tu masyarakat ternanti-nanti. Bila nak bercerai pula, bila nak cerai lagi. Siapa pula apa ni? Jadi saya rasa benda ni, pembudayaan ini perlu untuk kita sama-sama betulkan balik. Dia jadi tak sihat sangat ni Ustaz. Jadi toksik nanti. Masyarakat akan jadi toksik dengan perkara yang sedang kita dinormalisasikan. Jadi pada saya, soal jodoh ajal maut ni kita tak boleh nak ni, cuma kita cuba sebagai masyarakat, sebagai netizen, saya rasa janganlah kita menanti berita untuk disensasikan yang melibatkan toksik macam ni, sebab it's not what you give you get back, what you give you get more. Apa yang kita kata ke orang, kita duk seronok sangat sensasikan berita pasal aib orang, saya bimbang-bimbang kemudian kita pula akan diaibkan. Kan? Jadi hidup ni seperti roda, ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Janganlah saat kita di atas kita merendah-rendahkan orang di bawah, kerana saat kita di bawah tuan-tuan, takut berganda-ganda orang yang di atas akan membahan kita pula. Jadi pada saya letaklah ini balancekan keadaan tersebut, untuk kita bukan jadi golongan orang kalau terlerai pun jangan sampai bermusuh, kan? Jangan sampai membuka aib aku 50, 40, 30 tahun hidup bersama, kita boleh hidup dengan cara yang baik, kenapa saat bercerai kita nak bermusuh, kan? Jadi keutamaan adalah falyasil rahimahu, menghubungkan hubungan silaturahim tadi, insya-Allah. Insya-Allah. Awan barat tampak mendekat berarak mega, hujan tak jadi. Hubungan erat jalinan sepakat sejahtera keluarga bertunjang budi. Dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, tiada Intan Zurina Abdul Razak. Baik Ustaz, kita boleh saksikan bahawa ada segelintir warga emas yang benar-benar memanfaatkan media sosial ke arah yang betul. Misalnya berkongsi resipi, berkongsi kuliah dalam talian, berkongsi petua dan sebagainya. Mohon titipan nasihat daripada Fadil Ustaz buat golongan warga emas sebegini supaya tidak hanyut dan terpengaruh dengan anasir rakan sebaya mereka yang memberikan imej negatif warga emas di media sosial. Terima kasih Ustaz. Ada yang buat live ajar Quran Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Ini antara manfaat daripada media sosial dalam kalangan warga emas Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Intan Zurina kita, soalan yang cukup baik berkaitan ada dalam adanya warga emas ada buat benda-benda merapu merepek ni. Tiba-tiba ada orang yang dia utilization, memanfaatkan sungguh teknologi yang ada di tangan ni. Seperti tuan-tuan yang pagi ni yang sedang menonton melalui TV, yang melalui telefon, menggunakan platform Facebook, Instagram, TikTok, tu semua kebaikan pada alat teknologi lah tu, kan? Imam Ghazali sebut pisau ni kalau digunakan untuk benda baik dapat pahala, digunakan untuk benda yang jahat, pi tucuk orang, cederakan orang, pi rojoh orang, tikam orang, dapatlah dosa. Begitu juga teknologi, kalau dimanfaatkan, tekan butang share, tekan butang like, tapi kalau hak tu pun kita kedekut tidur masin, nak buat penyebaran benda yang baik pun kita berkira sangat tuan-tuan. So rugilah dari segi penggunaan dan juga utilization teknologi yang ada. Beli beribu, biarlah nilainya juga ribuan di sisi Allah mudah-mudahan. Cuma saya tengok pandailah pada orang, alangkah beruntungnya pada orang yang hidup 40, 50, 60 tahun, pengalaman hidup yang dia ada dimanfaatkan untuk apa? Untuk diberikan kebaikan kepada orang ramai. Kan saya tengok di TikTok ada seorang Pak Long ni, umur dah 60 70 tahun. Dia duk kongsi apa video-video pasal Al-Quran. Dia kongsikan tentang tajwid. Yang bestnya Ustaz, video-video dia Ustaz 400,000, 1 juta. So bayangkanlah umur kita akan aish ma syi'ta fa innaka mayit. Kita pasti akan bertemu dengan kematian. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarihu. Saat kita mati, kita akan tinggalkan dunia ini dan juga amalan kalau kita ada. So saya nak bayang, saya saja satu scroll tengok, ya Allah seronoknya Pak Long ni, kalau dia dah umur 70 lebih, secara adatnya mungkinlah dah umurnya takkanlah terlalu panjang sampai 150 tahun kan. Macam mustahil. Jadi
video-video tu akan kekal, Ustaz. Orang akan belajar tajwid, orang akan belajar Quran, orang akan belajar banyak benda. Kan? Dan setiap pembelajaran tersebut akan dapat manfaat. Saya disiplin, Ustaz. Saya mewajibkan di media sosial saya setiap minggu 2 kali video arwah abang saya akan keluarkan. So tuan-tuan, arwah dah meninggal, ni dah tahun yang ke-6 nak masuk tahun yang ke-7. Tapi video dia, Ustaz, video dia selepas dia meninggal, Ustaz, lebih daripada 300 juta view total. Total lah, Ustaz, daripada Facebook, TikTok, Instagram, total yang orang duk buat, orang pendek pun kecil-kecil tu, lebih 300 juta view. Mudah-mudahan di sana, Ustaz, dia duduk dalam alam kubur yang sedang menanti sebelum berlakunya kiamat, 300 juta kebaikan ini masuk untuk beliau. Amin, insyaAllah. Apa yang beliau buat adalah dia berdakwah ketika hidup. Persoalannya, tuan-tuan, kita nak tinggal apa pula? Betul. Saya disiplinkan, Ustaz, memang wajib, saya wajibkan, sibuk macam mana pun 2 video kena keluar setiap minggu. Saya harap kalau mudah-mudahan kalaulah saya meninggal pun, Ustaz, saya harap Ustaz Anas Ar-Barlisi boleh tolong. Saya harap kawan-kawan kita yang baik-baik ni boleh tolong. Kalau ada sedikit momen kebaikan daripada kebaikan ceramah, kuliah yang saya buat, walaupun merapu banyak, walaupun mungkin kurangnya ilmu, tapi tuan-tuan, saya harapkan benda yang sama juga dapat dimanfaatkanlah mudah-mudahan. Jadi saya ucapkan tahniah, sebab video akan kekal, kita akan mati. Betul. Kan, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat untuk meninggal. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebab saya tengok baru ni ada seorang pakcik, dia bekas askar, dia ajak cari ikat samping, Ustaz. Berapa view? 12 juta view. Cari ikat samping ni, Ustaz. Kan, ada orang dia ajak cara shine kasut. Ada orang dia ajak cara lipat baju. Ada orang dia ajak jadi ilmu-ilmu yang Allah bagi berpuluh tahun kita hidup tu, pulangkan balik kepada masyarakat agar ilmu tu dapat dimursalsalkan, disebarkan terus, dimanfaatkan terus. Sebab kita akan meninggal, Ustaz. Kan? Pak Long tak ada, bukan keturunan Firaun, dah hidup lama sangat, bukan keturunan Nabi Nuh AS. Jadi kita be realistik lah, manfaatkan apa yang ada. Walaupun ilmu tu nampak lekeh, tapi Allah dah sebut dah, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah pun kebaikan yang kita buat, tetap akan ada timbal balas kebaikan yang kita terima, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, Fadil Ustaz dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan daripada Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Ustaz, apakah menjadi dosa yang berpanjangan sekiranya menjadi tontonan orang ramai di media sosial walaupun kelak warga emas tersebut sudah meninggal dunia? Dan apakah doa yang boleh diamalkan supaya di usia senja ataupun di warga emas ini tidak disibukkan atau dilalaikan dengan urusan-urusan duniawi, terutamanya di media sosial ni, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Kak Masrifah Nur Jama'in untuk soalan yang cukup baik. Saya kira-kira mungkin di penghujung di garisan penamat dah ni. Berkaitan pertama, adakah jadi dosa kalau dah mati tapi duk tinggal lagi benda-benda yang merepek dekat media sosial? Of course. Nabi sebut dalam hadis dah, Nabi kata wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Setiap benda kita buat atas dunia ni, kita akan bertanggungjawab. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu akan kita perlu bertanggungjawab. Hang tak boleh lari punya. Atas dunia boleh sembang lah, kan? Bolehlah kubur asing-asing lah, segala bentuk benda. Kita boleh berhujah dengan hujah-hujah tersebut. Tetapi di akhirat tidak ada benda yang kita boleh lari dah. Nah, maka kat sini saya rasa perlu kita ambil kira dan ambil berat. Saya ada satu kes lama. Saya rasa kes ni 2009, 2010. Kes tu masih menggunakan MySpace. Saya ada MySpace dulu. Ada Friendster je. Friendster, MySpace. Zaman dulu lah. So, yang ni berlaku untuk dia kawan kepada kawan kami juga. Dia memang kalau media sosial ni tak adalah gambar dia free hair. Dia pakai tudung, tapi tudung dia tudung yang menampakkan bahagian dada. Dia pakai lengan pendek. So apa berlaku lalu dia kemalangan dan dia koma. Saya rasa dia koma dalam seminggu. Saya ingatlah momen waktu betapa paniknya keluarga ni, Ustaz, nak cari media sosial dia punya password dan juga ID username, tak dapat. Sebab di gambar media sosial ni terlalu banyak gambar-gambar yang macam tu. Buat mulut itik, buat kira benda-benda yang mengaibkan dia lah, Ustaz. Kan? Benda-benda yang mengaibkan. Jadi sampai sekarang, Ustaz, kalau kita buka dia punya MySpace tu masih ada gambar-gambar tu. Tak dipadam. Tak dipadam. Tak nak padam sebab orang tak tahu media sosial dia punya password dan sebagainya. Dia bukanlah buat benda ni, Ustaz, tapi carian tu orang tetap cari.
Macam kita lah kalau meninggal Ustaz. Ustaz mesti orang cari dulu mana media sosial Ustaz. So Ustaz lagi cuba balik kita tengok. Saya ajaklah rakan-rakan penonton cuba semak sekarang kita punya media sosial. Apa yang kita tinggalkan? Buat tapisan. Buat tapisan. Kalau ada merapu-merapu buang. Kan tak rugi pun. Dia kata Ustaz kalau saya buang nanti hilang lah like. Tak apa orang tak ingat pun like punya gambar setahun lepas. Tapi ingat kalau kita meninggal orang akan cari balik gambar tu. Kalau dedah aurat mati kita. Nak kena jawab dekat nak mungkar dan nakir tanya nak kena belasah dalam tu satu raja pula. Jadi pada saya ambil peringatan. Baik, apa doa yang kita boleh amalkan? Tuan-tuan tulis doa ni. Allah ajak kita dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tadi saya baca dah sikit. Doa dia apa? Ni doa yang Nabi sebut bila sampai umur Allah ajak kita bila sampai umur 40 amalkan doa ni. Ni para ulama menyebut dalam kitab-kitab tasawuf berkaitan ni di antara doa yang Allah tarbiyah kita umur 40 amalkan dengan doa ni. Apa dia doa dia? Nanti kita buka surah Ahqaf ayat 15. Ayat ni mana? Wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk golongan yang menyerah kepadamu. Ini doa yang Allah ajak dalam Quran. Bukannya kalian ambil kutip-kutip daripada mana tak. Tidak. Ini yang memang jelas nas dan dalil daripada Al-Quran, maka amalkanlah. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Nak baca bahasa Arab tu macam nak baca yang Quran tu mungkin kita tak tuntuang sangat. Ambil yang bahasa Melayu tu pun tak apalah tuan-tuan. Asal kita mengambil istifadah yang baik di atas ketelanjuran umur yang telah Allah panjangkan ini. Mudah-mudahan kekal dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup boleh santai tapi jangan sampai melarat sampai tidak ada satu kesampaian yang baik. Nah, santai tapi sampai, tapi biarlah ada kebaikan yang kita boleh isi, mudah-mudahan insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan maka sebagai khulasah ataupun diskusi kita telah pun sampai di penghujungnya. Mungkin sebagai pelan tindakan untuk apa yang kita kongsikan pada ini, terutamanya bila sebut tentang warga emas di media sosial, sebagai rumusan yang dapat saya sebutkan bahawa perlu kita sama-sama berwaspada dengan media sosial yang mempunyai kelebihan dan juga kemudaratan yang tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita bukan sahaja warga emas tetapi segenap lapisan masyarakat. Dan kita minta Fadil tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Amin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa ya Allah. Keberkatan hari Jumaat ini ya Allah, Kau banyakkanlah lidah dan bibir kami berselawat kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, Kau kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka ya Allah. Ya Allah, Kau lapangkanlah kubur mereka di sana ya Allah. Hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu, yang makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang telah bertambah umurnya ya Allah, yang semakin meningkat usianya ya Allah, yang mencecah umur warga emas ya Allah, maka ya Allah janganlah Kau sia-siakan baki dan sisa pada umur kami ini ya Allah, dari keadaan kami jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau isikanlah dengan umur-umur yang ada ini ya Allah, dapat kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, melakukan apa yang Kau perintah, meninggalkan apa yang Kau larang, dan sentiasa mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kami dihanyutkan dengan arus kemodenan ya Allah, sehingga akan buatkan kami lara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair pada Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Kita bawakan istimewa dari Murtaza Dakwah Center. Terima kasih kepada seluruh para penonton yang bersama-sama untuk tajuk kita pada hari ini, warga emas di media sosial. Ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.